dalam keadaan pandemik COVID-19 dengan kelasnya tahun lepas pun kita banyak kelas tak ada. Betul, kita kena syukur sebab masalah yang kita sedang hadapi ini dia bukan masalah kita seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pejam celik. Nampaknya SPM yang sebelum ini dah tertangguh akhirnya semakin hampir. Jadi macam mana semua calon-calon SPM dah bersedia ke belum? Masa dah panjang diberi tapi itulah sekarang ni dengan pandemik COVID-19, dengan kelasnya yang tak banyak, mungkin secara online, adakah anda semua calon SPM dah cukup bersedia untuk melalui SPM pada tahun ini? Pastinya stres tu normal, tetapi kalau stres berlebihan tu mungkinlah kita takut akan menjejaskan prestasi kita nak menjawab soalan tu. Tapi jangan risau kerana Buah Bestari episod ketiga ini kita nak membincangkan mengenai pecutan akhir SPM. Tak perlu panik, jangan stres. Kita ada jemput seorang pakar motivasi yang tak asing lagi, yang memang boleh insya-Allah nampak muka dia pun kita rasa hilang stres tu insya-Allah. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Doktor. Itulah ya. Alhamdulillah ya. Yang sebelum-sebelum ni kita jumpa di tempat lain kan. Tempat lain. Hari ini di pentas ini. Wow. Yeah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tanya Doktor dulu SPM tahun berapa? Okey, saya SPM tahun 1981. Masya Allah, saya belum lahir lagi tu. Ya, maknanya tu dah berapa lama kan? Ya. Tetapi banyaklah beza dia dulu dan sekarang ni kan. Cara belajar, sistem belajar, syllabus semua berbeza. Ya, betul-betul. Tapi Doktor sekarang ni, kalau kita dulu kan, time saya lah contohnya, tahun 2003 dulu kan, kita belajar dengan tuitionnya, dengan cukup persediaan, kelas banyak ni kan, kelas tambahan banyak. Betul. Itu pun kita rasa macam Allah nervous. Tak bersedia ni. Ni pula dengan keadaan sekarang ni, dengan adik-adik kita, dengan anak kita yang nak SPM ni, Doktor, yang dalam keadaan pandemik COVID-19 dengan kelasnya tahun lepas pun kira banyak kelas tak ada. Betul. Jadi macam mana keadaan psikologi mereka ni? Baik, pertamanya sekali kita kena faham dan kita kena syukur dulu. Yeah. Kita kena syukur sebab apa? Kita kena syukur sebab masalah yang kita sedang hadapi ini dia bukan masalah kita seorang. Yeah. Kan? Kalau sebelum-sebelum ni kalau kita sakit ke, kita tak dapat hadiri SPM ke, sebab apa, alasan apa sekalipun, kita seorang-seorang mungkin ada masalah tu. Tetapi hari ni masalah ini adalah masalah semua orang. Semua orang, semua calon SPM lah. Betul, masalah semua orang dan masalah bukan saja di Malaysia tetapi juga masalah di dunia. Jadi oleh sebab itu, saya sangat percaya bahawa walaupun kita banyak kelas yang kita tidak mampu hadiri dan sememangnya walaupun ada kelas-kelas online, TV pendidikan, pelbagai lagi kaedah yang telah dilakukan oleh pihak kementerian untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, cikgu-cikgu macam-macam usaha dilakukan, tetapi dia tetap tak sesempurna bila kita hadir kelas. Dan dia juga tidak seragam sebab mungkin yang di bandar dapat kemudahan yang lebih, tetapi yang di ceruk-ceruk kampung ni macam mana? Jadi oleh sebab itu ini yang panik kan, ini yang lebih panik. Tapi jangan bimbang, saya sangat percaya bahawa apa pun semuanya akan diambil pertimbangan dalam hasil keputusan SPM tu nanti. Ya, dari SPM ni biasalah dengan keadaan stres tu kan, dubdab, hati macam nak luruh kan. Tapi saya pun sendiri, saya sebenarnya mengalami sendirilah. Memang saya jenis orang yang nervous kalau nak SPM ke, nak interview kerja ke apa benda, memang saya nervous. Tapi pandangan saya, kalau saya nervous pun saya kena buat juga. Kan? Betul. Kalau dia nervous ni sebab apa? Macam kata tadi apa ni, kita nervous kan? Nervous ni ada dua keadaan kenapa kita nervous. Satu, kita nervous disebabkan kita tahu kita tak cukup persediaan. Kita tak cukup latihan, kita tak cukup baca, kita tak cukup ilmu, kita tak cukup persediaan. Maka kita nervous. Kita nervous, kita bimbang apa yang kita tak baca keluar, apa yang dia soal kita tak dapat jawab. Jadi itu nervous. Tetapi nervous yang kedua pula ialah bukan sebab tak cukup persediaan. Kita dah bersedia, kita nervous kalau kita tak dapat skor. Kan? Tekanan tu. Ya, kita meletakkan satu jangkaan yang terlalu tinggi, malah mungkin tidak mampu dicapai oleh diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu kita pun nervous juga.
Jadi dua keadaan yang berbeza yang membawa kepada nervous dan dua cara untuk mengatasi juga berbeza-beza. Ya, macam mana cara tu? Okey. Cara nak mengatasi Kalau tu? kita tengok, kalau kita tak cukup persediaan, maka kita perlu lakukan semua persediaan yang perlu dilakukan untuk exam, untuk peperiksaan. Baik, apakah persediaan untuk peperiksaan? Ramai calon-calon SPM kita yang mana apabila mereka belajar, mereka lebih kepada pembelajaran input, iaitu mendapatkan maklumat, baca, menelaah, menghafal dan sebagainya. Tetapi dalam kita nak cemerlang dalam peperiksaan, sebenarnya persediaan yang akan membawa kepada confident atau keyakinan diri kita adalah apabila kita belajar dengan cara pembelajaran output. Pembelajaran output maknanya kita belajar mengeluarkan kembali apa yang kita dah baca, mengeluarkan kembali apa yang kita dah faham, menjawab soalan-soalan. Jadi sebagai calon SPM, bila kita dah semakin hampir dengan peperiksaan, kita kena buat banyak perkara. Satu, kita kena buat banyak latihan. Contoh, kalau kita nak pergi peperangan, okey, yang seorang ni dia bawa serba-serbi peralatan, dia bawa berpuluh ribu peluru. Okey, dia pergi perang. Dengan yang nak pergi perang, bawa pistol aja satu. Baik, dari segi confident yang nak menang, siapa yang lebih nak ada confident? Yang banyak kan? Yang banyak peralatan, yang banyak peluru kan. Dia boleh tembak tabur kan. Maknanya tadi yakin dia. Baik. Jadi begitulah juga dalam berdepan dengan peperiksaan. Mereka yang banyak buat latihan, banyak buat latih tubi, banyak buat soalan, sampai dah habis soalan-soalan tahun lepas, semua dah habis dijawabnya. Semua dia sapu. Masuk pula soalan-soalan ramalan, masuk pula soalan-soalan yang cikgu beri, dia buat semua. Maka macam mana confident dia? Dia mesti confident. Dia mesti tanya soalan macam ni boleh jawab, tanya soalan begitu boleh jawab. Sebab itu kita kena, anak-anak ni dia kena banyak buat latihan, banyak buat latih tubi. Okey. Kemudian untuk dia berdepan dengan situasi peperiksaan, dia kena ada pengalaman tau. Okey. Ya, sebelum ni mungkin ada PT3. PT3 apa semua. Ni nak ngajar ni. Okey, contoh kita bercakap kat pentas hari ni, kan? Kita tak nervous. Kita letak orang yang tak biasa duduk di pentas. Tiba-tiba nak duduk di tempat tak bersedia apa-apa. Tak bersedia satu, tak ada pengalaman. Nervous tak dia? Lagilah nervous. Berpeluh daripada dahi sampai ke kaki. Yang dah lama pun kadang nervous. Yang baru-baru. Sebab apa jadi begitu? Sebab kita dah ada pengalaman. Baik. Jadi, ini saya nak beritahu kepada calon-calon kita. Satu perkara ajaib tentang otak. Otak tidak dapat membezakan antara realiti dengan mimpi. Okey. Contoh. Kalau kita ni bermimpi yang kita ni tiba-tiba dikejar oleh anjing yang sangat garang. Baik, kita dikejar sampai dia kejar laju, kita lari pun dia laju lagi sampai kepada dia punya gigi dia tu dah dekat nak mimpi ni. Mimpi ni. Nak gigit betis kita. Baik. Jantung kita berdebar tak? Berdebar. Bila kita terjaga je kan, kita tercungap-cungap, berdebar. Lepas tu kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, rupanya mimpi, betul? Habis tadi kita tahu tak kita mimpi? Tahu. Kita tak tahu masa tengah bermimpi, tak tahu. Masa mimpi tak tahu. Kita jaga. Masa dah bangun baru kita tahu. Baru kita tahu. Bermakna yang tadi sampai berdebar, tercungap-cungap. Kenapa? Sebab kita rasakan itu satu realiti. Jadi bagusnya kita kena ambil otak ni, kekuatan otak ni, maka kita kena buat satu perkara. Kita kena buat satu simulasi peperiksaan. Kita mainkan dalam minda kita, imajinasi kita. Kita mainkan imajinasi kita. Kita duduk seolah-olah kita dah biasa duduk dalam dewan peperiksaan. Bayangkan kita masuk dalam dewan tu dengan peperiksaan, suasana tu. Betul. Imajinasi kita kan. So kita rasakan, hari-hari kita gambarkan, dan kemudian simulasi dengan mengambil satu set soalan peperiksaan, tutup pintu, duduk, letak kat luar tu, sila diam, peperiksaan sedang dijalankan. Letak kat luar pintu. Mak tak kacau, adik-adik tak kacau, kita duduk, kita jawab soalan. Okey, 1 jam setengah jawab betul-betul macam peperiksaan. Buat benda tu banyak-banyak. Maksudnya untuk elakkan stres, kita perlu train otak kita. Kita train dengan kita buat satu simulasi peperiksaan betul. Kita train dengan kita banyak mengimajinasikan kita sudah melalui fasa duduk dalam dewan peperiksaan. Kita dah melalui benda tu. Biasanya kalau benda ni kita dah lalui, kita akan kuranglah sikit nervous tu. Nervous dapat diatasi. Ya, maksudnya otak kita ni kita boleh trick lah sebenarnya. Boleh. Sebab tu kalau saya berdepan dengan orang yang takut untuk public speaking, di samping
berpidato, Ya. pengucapan awam, maka apa yang saya lakukan, pertama kita suruh dia buat latihan, Ya. dan kedua kita suruh dia naik, bayangkan dia ke depan dan bercakap. Berhadapan dengan apa yang dia takut itu. Betul. Baik, doktor, kalau kita lihat pula kan, ada setengah student ni yang jenis cool, kan, dia relax je kan. Ada setengah pula sampai dah nak masuk pintu exam, apa tu, dewan exam ni pun still lagi mengkaji, still Baik. ulang kaji semua kan. Yang mana yang lagi baik? Yang cool ni ke? Okey, Yang menarik ni. yeah. Saya sering kali beritahu kepada ramai pelajar, apabila kita dah nak masuk ke dalam dewan peperiksaan, kita dah tak perlu lagi nak bincang apa-apa. Okey? Baik. Apa misi kita untuk SPM sebenarnya? Misi kita untuk SPM adalah untuk kita berjaya mencapai satu keputusan yang membolehkan kita sambung belajar ke college dan universiti. Yeah. Kan? Itu tujuan kita belajar SPM, kita nak dapat keputusan yang baik. Yeah. Supaya dengan keputusan yang baik itu kita boleh sambung belajar, pergi ke college, pergi ke universiti, sambung ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Dan ramai orang dia meletakkan selama ini nak dapat keputusan yang semua A dan sebagainya, mungkin disebabkan dia nak membuka peluang yang lebih besar kepada dia, iaitu dia boleh belajar ke luar negara, dia boleh pilih bidang yang dia mahu, masuk ke universiti yang bagus-bagus. Tetapi kalau kita lihat di saat dah beberapa bulan kita dah tak ada kelas secara bersemuka dengan kekangan yang serba banyak dan sebagainya, kita kena menjadi lebih realistik dengan meletakkan sasaran kita. Dan kepada ramai anak-anak yang bakal menduduki SPM, saya nak pesan, tak perlu nak panik kalau kita boleh menguasai 60%. 60% kuasa subjek-subjek yang kita nak duduk peperiksaan, itu sudah cukup untuk kita ke Menara Gading. 60%. 60% dah cukup dah. Tak perlu kita sampai 100%. Tak perlu. Ataupun kita overwork diri Tak kita. perlu Tak perlu sebenarnya. Jadi kenapa kita nak panik? Kalau kita dah dapat menguasai 60% dengan baik, insya-Allah kita dah boleh masuk Menara Gading dah. Nak masuk college, nak masuk universiti, pastikan menguasai 60%. Jadi 60% tak banyak. Jadi ada kita maksud kita nak perlu rendahkan ekspektasi. Bukan target kita. Bukan kita merendahkan ekspektasi kita, bukan. Sebab bagi yang mampu pergi jauh, pergi. Tetapi kita kena faham dengan kekangan yang ada hari ini, dengan COVID-19 mungkin silibus tak habis dipelajari, line internet belajar online putus-putus, kejap suara ada, kejap suara tak ada, kan? Kemudian dari segi perbincangan dalam grup, kerana kita lambat masuk dah banyak mesej-mesej yang dah terlepas. Jadi benda ni semua adalah faktor yang belajar tak sempurna. Belajar tak sempurna. Ramai anak-anak kita terpaksa belajar sendiri. Jadi kalau dia boleh menguasai 60% daripada apa yang dia dah pelajari, insya-Allah dia boleh dapat keputusan yang boleh melayakkan dia masuk ke Menara Gading. Itu objektif dia. Itu objektif dia. Jadi oleh sebab itu tak perlu terlalu panik. Tak perlu terlalu panik. Maksud dia bukanlah kita rendahkan ekspektasi, tapi maksud dia kita be realistik dan jangan membebankan diri kita sampai stres. Bila dah stres tu lagi tak boleh nak buat. Betul. Sebab ada orang apabila dia stres, maka benda yang mudah dia tak boleh buat. Betul. Benda yang dia dah hafal dia tak boleh jawab. Sebabnya kerana dia terlalu gugup, kerana terlalu takut, kerana terlalu bimbang. Dan ini tak bagus untuk minda dia. Dan untuk persediaan diri dia. Jadi kita kena tenang-tenang. Kita tahu okey, kita dah kuasai 60%. Yang 40% lagi tu kalau kita mampu lakukan untuk pergi lebih jauh. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kita masuk dewan, insya-Allah setakat 60-70% dah dapat dah lah. Macam tu. Sebab selalu kita duk bandingkan kemampuan diri kita dengan orang lain. Kita ni dalam kategori mana? Kalau kita dalam kategori yang tak boleh dapat A+, yang tak boleh dapat 90 ke atas, maka kita kena dapat sekurang-kurangnya A atau B pun dah cukup. Kan? Bagi mereka yang merah, kalau dia dah lulus pun dah cukup. Dan malah untuk kebanyakan orang, kalau dia memang tak mampu, dapat sijil SPM pun dah cukup. Sebab kita kena terima bahawa anak-anak kita ni ada pelbagai kategori. Dan kita jangan ingat SPM adalah pengakhiran kepada satu kehidupan. Tidak.
ialah permulaan sebenarnya. Permulaan Batu sebenarnya. loncatan. Ya. Doktor kalau anak exam, doktor stres tak? Akan ada nervous juga? Saya tak pernah stres dengan anak yang nak exam ni. Malah tahun ini saya ada 2 orang anak yang akan menduduki SPM. Kan? 2 orang kan? 2 orang anak yang bakal menduduki SPM. Dan saya lihat, kita terima, saya tengok cara dia belajar dan sebagainya. Saya beritahu perkara yang sama. Selagi dia boleh ikut pelajaran dan dia kena uji kemampuan diri dia dengan macam saya kata tadi, menjawab soalan-soalan. Okey, saya nak bagi satu tip sebelum saya terlupa. Takut nanti kita sampai ke ujung saya dah terlupa. Tips kepada ibu bapa atau pada pelajar? Kepada pelajar. Okey. Apabila kita belajar untuk SPM yang bagi mereka yang dah dekat ni, kita kena, macam saya kata tadi, banyak buat latihan, banyak buat latih tubi, banyak buat simulasi. Okey. Latihan ini maknanya apa? Kita jawab sebanyak mungkin soalan selagi ada. Latih tubi itu apa? Makna kita jawab soalan-soalan yang kita tak boleh nak jawab. Maknanya kita kata, saya tak berapa reti pengerjaan isi padu macam tu. Banyak buat soalan isi padu, 100-200 soalan tentang itu. Kena Itu latih tubi. Mana kelemahan kita atasi benda tu. Baik. Simulasi maknanya kita ambil seperti mana dalam exam, peperiksaan. Dan apabila kita belajar, perkara yang kita tak faham, kita baca, tak faham lah. Kita kena tulis atas satu buku lain, buku nota, senaraikan setiap perkara yang kita tak faham. Sebab apa? Mesti kalau tak faham, apa tak faham? Tak faham formula, tak faham langkah pengiraan, tak faham ayat, tak faham soalan, tak faham rajah, tak faham jadah. Kita kena senaraikan apa yang tak faham. Dan bila kita ada perbincangan grup, perbincangan cikgu, kita fokus terus kepada penyelesaian soalan-soalan kepada perkara yang kita tak faham, tak tahu tu tadi. Selesaikan yang itu. Jadi kalau proses itu berterusan hari-hari kita buat macam tu, percaya cakap saya, yang saya kata 60-70% yang kita tak nak kuasai itu, kita dapat kuasai dah. InsyaAllah. Itu kepada pelajar. Tapi nak tanya jugalah kepada dari sudut mak bapak pula, ibu bapa pula. Apa peranan diorang? Apa peranan mak bapak yang boleh mereka lakukan bila anak dah dekat-dekat SPM ni? Baik. Pertamanya sekali, tidak perlu tambah beban kepada anak. Maksudnya tadi, kita kena menjadi orang yang kita beritahu anak kita, bagi mak, kalau anak dapat keputusan yang apa pun, mak terima seadanya. Dapat semua A, alhamdulillah. Tak dapat semua A pun, alhamdulillah. Kan? Yang penting apa pun hasil, mak nak tengok berusaha sungguh-sungguh. Baik, bila kita nak tengok dia berusaha sungguh-sungguh, kita kena beri sokongan sepenuhnya. Jangan kita belajar banyak di rumah ni. Kesian pada anak-anak kita PKP ni. Yang mana belajar dekat rumah, masa anak nak belajar, riuh rendah satu rumah. Kan? Dia masa itulah dia nak buka televisyen besar-besar, nak buka audio sistem kuat-kuat, bunyi blender kuat, bunyi macam-macam. Kita berikanlah anak, beri kerjasama. Kalau tak ada bilik berasingan pun, cari satu ruang, satu sudut. Di sudut mana kita decorate, kita hias tempat sudut tu, ini sudut untuk anak kita belajar. Okay, kena ada sudut dan kena beri kerjasama, dan kita kena pantau anak. Itu tugas kita sebagai ibu bapa. Mengajar sekali ataupun melihat, memantau saja. Mengajar tak semua ibu bapa boleh. Kalau ibu bapa macam saya ni bolehlah kita mengajar. Tetapi kalau katakan ibu bapa biasa-biasa, kerja biasa-biasa, yang belajar sekolah tak tinggi, nak mengajar anak SPM, tak boleh lah. Tak boleh. Jadi apa yang perlu dia buat? Dia beri sokongan. Sokongan moral. Dia tengok anak belajar, buat air untuk anak, tanya macam mana, ada yang tak faham ke tak faham, berhubung dengan pihak sekolah, ada tak perkara yang anak kita tertinggal. Kita kena, jangan harap anak saja, kita tanya sekolah, tanya cikgu kan. Itu usaha yang boleh kita lakukan untuk bantu anak. Dan sediakan, bagi mereka yang mampu, sediakan peranti untuk anak tu belajar, dan sediakan internet untuk anak tu belajar. Yang laju. Kan? Jadi kalau katakan kita ni, kadang-kadang ibu bapa kata tak mampu. Saya terima ada yang tak mampu, sungguh ada sungguh yang tak mampu. Tetapi ramai juga yang mampu tapi buat-buat tak mampu. Ini yang kita tak nak. Dia boleh beli benda lain, dia boleh berbelanja benda lain, tetapi dia tak boleh nak berbelanja untuk anak dia. Kan? Itu yang perlu kita muhasabah bersama, insya-Allah, kepada mak bapak. Saya pun dah ada anak, insya-Allah. Jadi banyak lagi soalan yang saya nak ajukan kepada doktor, tapi kita sebelum tu nak dengar dulu apa pandangan ataupun pendapat calon-calon SPM sendiri. Kita dengar sama-sama. Rasa agak nervous kerana
Ya, bakal berlangsung lagi beberapa hari dan saya pun rasa agak panik, tapi dengan nasihat para guru, support para guru, saya rasa panik saya semakin kurang, insyaAllah. Bagi pendapat saya, ia langsung tidak mengganggu persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM ini. Kerana apa? Kerana persediaan itu datang kepada diri sendiri. Apabila seorang itu dia datang dan hadir ke kelas tersebut, ia akan mendapatkan ilmu dan dapat diterjemahkan ilmu-ilmu tersebut di dalam peperiksaan SPM nanti. You kena cari kawan yang positif. Kalau you cari kawan yang positif, dia mesti akan always macam, weh kau dah siap nyanyi tak? Weh soal ni macam mana, ni macam mana? Dia akan always study yang buatkan you pun rasa nak study. Kalau you ambil kawan yang negatif ni yang akan buat you rasa stress. Diorang akan macam, alah tak apalah, kita tak tahu pun SPM ni ada lagi ke tak? Benda tu yang akan buat macam tak apalah, tak nak belajar. Saya akan sentiasa mengingatkan apa jasa-jasa orang di sekeliling saya terhadap saya. Okay? Contohnya, sebagai kawan-kawan sentiasa meluangkan masa untuk belajar bersama-sama dengan saya. Okay? Guru-guru sentiasa sanggup berkorban. Kadang-kadang waktu malam pun cikgu sanggup buat kelas dengan kita. Ibu bapa sangat penting sebab memberi sokongan kepada kita. Jadi ianya sudah pasti akan menguatkan lagi semangat kita untuk sentiasa berusaha untuk skor dalam SPM. Sebab apa? Diri kita ni kalau tak ada mereka bukanlah siapa-siapa. Ya, itu dia pandangan calon-calon SPM kita. Semoga mereka cemerlang lah, insyaAllah. Okey, kita dah cakap tentang mak bapak, kita dah cakap tentang pelajar tu sendiri. Macam mana pula dengan guru? Peranan guru ni besar sebenarnya. Sangat besar dan sangat penting. Jadi mungkin ada nasihat ataupun tips-tips yang boleh dikongsikan dengan guru. Satu perkara saya minta kepada guru-guru, kita kena pertamanya sekali rajin untuk menggunakan segala bentuk platform alat bantu belajar yang ada. Sebab apa? Sebab kita kena faham bahawa tidak semua pelajar ataupun murid kita itu boleh capai maklumat yang kita sediakan. Contoh, ada orang buat Google Meet. Ada yang buat apa ni Zoom misalnya kan. Benda-benda macam ni dia memerlukan peranti yang agak canggih dan juga kekuatan internet yang laju. Dan mungkin ada di antara anak-anak yang tak mampu. Mungkin kita boleh berikan dalam bentuk video yang boleh dia download dan tengok kemudian. Sebab download walaupun slow, dia ambil masa sekejap, tapi bila dia dah download, dah muat turun, dia boleh tengoklah. Kan? Jadi tak memerlukan sangat internet yang laju. Jadi mungkin guru-guru perlu sediakan video, dan saya galakkan guru-guru janganlah kita sediakan video 1 jam. Kan? Sebab apa? Sebab anak-anak dia fokus, tahap fokus dia ni, konsentrasi dia ni, bila belajar sendiri ni dia tak sama dengan belajar berdepan. Belajar berdepan sejam boleh, belajar sendiri-sendiri. Saya tengok ada di sekolah anak saya. Pagi tadi dia merungut, anak saya merungut. Dia kata apa? 2 jam. Satu subjek 2 jam. Jadi dia kata pagi dia duduk, dia habis kelas pukul 1. Sebab apa? 6 jam, sebab ada 3 subjek. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi stres pada anak tu sendiri dia lah. Dia stres satu, dan dia pun duduk pegang telefon. Jadi dia rasa bahawa benda tu membosankan. Dan seterusnya dia hilang tumpuan. Dan apabila kita tak betul-betul pantau, dia tinggal telefon tu, dia pergi makan, dia pergi buat benda lain, tangan menconteng. Jadi tujuannya tak tercapai. Jadi saya mintalah kepada guru-guru, pertamanya sekali kita pelbagaikan alat atau platform satu. Yang kedua, buat kelas biar pendek-pendek tetapi kerap. Bukan buat satu panjang. Kita kena faham budak nak berdepan tak mampu dia. Saya lebih galakkan kalau cikgu-cikgu dia boleh buat katakan 10 minit satu subtopik, menceritakan tentang satu perkara je cukup. Buat lagi 10 minit, buat lagi 10 minit, buat lagi 10 minit. Kalau dia buat 5-6 video, itu dah cukup habis satu topik misalnya. Maksudnya pecah-pecahkan. Itu saya minta lah kepada guru-guru, manfaatkan. Kita kena letak
Macam mana diri kita nak belajar duduk depan komputer 2 jam, mampu ke tak mampu? Antara isunya juga kan, sebab guru-guru dilatih secara pengajaran dan pembelajaran secara berdepan. Tapi bila dah benda ni baru Betul. doktor. Jadi kerana nak membiasakan tu susah sebenarnya. Tak semuanya ada skill. Sebab pada saya, mudah aja. Kalau cikgu tak pandai nak menggunakan tablet, nak menggunakan iPad, nak conteng-conteng biar nampak kat skrin, tak pandai, tak payah susah-susah cikgu. Cikgu ambil satu phone, cikgu letak, rekod apa yang cikgu nak terang dekat papan putih tu. Rekod aja, rakam Macam aja. pembelajaran kelas lah. Ya, cuma pendek-pendek kan. Okey, hari ni kita nak belajar tentang apa, pendek kan, jadikan 10 minit cukup. Kan? Kemudian letak dalam Telegram, letak video tu dalam WhatsApp, letak benda tu dekat channel YouTube, letak benda tu. Itu cara yang boleh kita lakukan, dan akhirnya kita minta budak-budak, anak-anak murid kita ni ikut cikgu. Kan? Follow cikgu, ikut cikgu. Kan? Tengok nanti cikgu tu. Kemudian bila dah letak satu video, terus buat perbincangan. Saya suka manfaatkan Telegram. Kenapa saya suka Telegram? Sebab dia boleh letak video yang panjang. Satu. Kemudian dia boleh letak channel, dan dia ada channel, dia ada grup. Kita letak kandungan pengajaran kita di dalam channel. Letak satu video, dia terus boleh bincang, discuss. Jadi letak satu video, ada tempat discuss, anak-anak murid kita boleh tekan, bincang, ditanya. Yang ini macam mana cikgu, apa yang tak faham, apa. Jadi boleh. interaktif lah. Interaktif. Masih interaktif, cuma anak-anak akan belajar ikut masa dia. Ikut masa dia. Maksud dia, guru-guru pun dalam keadaan yang tak dijangka-jangka ni, guru-guru pun perlu kreatif dan perlu memahami dan kena adapt cepat lah dalam keadaan ini. Dan student pun perlu juga adapt kepada pembaruan ini, normal baru ni. Jadi doktor, yelah, tadi kita ada sebut juga mengenai menaruh harapan yang tinggi, menggunung. Yelah, kalau kita lihat SPM ni satu titik yang penting. Betul. Kalau dalam keadaan sekarang ni, kadang kita risau jugalah kan. Sekiranya mereka tak dapat keputusan cemerlang disebabkan oleh keadaan di sekelilingnya, masa depan tu mungkin akan dia boleh masuk universiti, mungkin akan tak masuk universiti. Jadi harapan tu besar. Macam mana keadaan ni? Saya macam saya kata tadi, saya sangat percaya universiti pun pengambilan untuk kali ini dia akan melihat secara menyeluruh, melihat kepada kekangan, dan penilaian juga bukan pada SPM semata-mata. Saya sangat percaya dia akan menilai bagaimana prestasi pelajar itu masa di sekolahnya. Dari tingkatan 1, 2, 3, 4 tu sudah dilihat akan keupayaannya. Sebab apa? Adalah tidak ada hanya melihat dalam peperiksaan saja. Jadi sebab itu penilaian itu akan lebih menyeluruh untuk anak-anak kita masuk ke peringkat universiti nanti. Jadi sebab itu kita jangan terlalu bimbang. Cuma kita perlu buat yang terbaik. Buat yang terbaik untuk dapat keputusan sekurang-kurangnya, keputusan minima untuk melayakkan kita masuk ke college dan universiti. Sebab apabila kita dah masuk college, anak kita dah masuk universiti, di situ dah mula satu permulaan yang baru. Jadi di situ dia boleh mula semula. Jadi sebab itulah pada saya buat yang terbaik dan pastikan mata pelajaran yang teras, ya, seperti bahasa, seperti mana sejarah, pastikan dapat keputusan yang baik. Kalau tak cemerlang, apa keputusan yang baik? Saya tak nak sebut sangatlah musim-musim pandemik ni kita nak sebut cemerlang. Sebab saya tak nak kita berikan satu tekanan, stres, topik kita pun stres, bagi pula stres kepada anak-anak kita. Makin tambah stres. Kita nak bagi dia cool down sikit. Betul. Tak apa, insyaAllah. Kita semua hadapi problem ni, masalah ni, kita hadapi bersama-sama. Jadi mungkin kita nak masuk sedikit lah mengenai secara ringkas mungkin mengenai tutor. Kepada mereka mampu, perlukah home tutor untuk memastikan SPM ni berjaya? Saya suka benda ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya apabila berlaku pandemik, anak-anak yang langsung tak rasa susah belajar adalah anak-anak yang homeschooling. Yang dah biasa belajar di rumah. Yang dah tak biasa, dah tak pergi sekolah, memang belajar di rumah. Jadi sebab itu, kalau kita mampu menyediakan home tutor, cikgu datang rumah, ajar anak kita, saya galakkan ambillah kalau kita mampu. Kalau tak mampu semua pun, ambil untuk subjek-subjek yang penting dan juga subjek-subjek yang anak kita memang lemah. Supaya
dia dapat atasi kekurangan dia. Yang kita berkorban. Kalau kita tak mampu untuk seorang, mungkin kita boleh pakat-pakatlah dengan rakan-rakannya, mungkin dalam 3-4 orang buat. Masa PKP kalau buat pun masih boleh penjarakan sosial masih boleh dilakukan. Kan pakai face mask masa panjang belajar masih boleh dilakukan. Cuma patuhi patuhi tentang apa juga PKP ini, jangan kita langgar dan buat. Kalau kita tak mampu, saya kata ambil 3-4 orang sekali cikgu ni ajar. Malah sebenarnya nak ambil cikgu datang ke rumah pun tak perlu datang rumah pun. Kalau dia ada sistem boleh belajar melalui Zoom, melalui Google Meet, teruskan dengan cara macam tu. Yang penting ada usaha, belajar. Yang penting anak kita ada orang yang betul untuk dia bertanya. Jadi kita kena manfaatkan, anak-anak kena manfaatkan sebelum kelas belajar dulu apa yang cikgu nak ajar. Belajar dulu dan macam saya kata tadi, senarai dulu apa yang kita tak faham. Jadi masa kelas, setelah cikgu tu menerangkan, terus kita tanya persoalan-persoalan. Cikgu, saya dah baca dah yang ni saya tak faham, yang ni macam mana nak buat. Manfaatkan cikgu tu sepenuhnya. Jadi dia selesaikan masalah kita. Betul. Itu kepada yang mampu, advantage kepada mereka yang boleh dapat private tutor ni adalah satu benda yang baik, terutama dalam keadaan sekarang ni lah yang kita tak dapat jangka, yang sekolah pun tak dapat pergi dan sebagainya. Jadi inilah antara alternatif yang kita ada, insya-Allah. Jadi mungkin sebelum kita menutup tirai, Doktor, mungkin ada nasihat, kata-kata akhir kepada calon-calon SPM yang dah tak lama lagi ni. Okey. Saya nak nasihatkanlah kan, sebenarnya pada saya apa yang berlaku hari ini adalah merupakan proses yang mana mendidik anak-anak kita satu skill, iaitu skill mencari maklumat sendiri, skill belajar sendiri. Yang mana skill ini kalau kita mampu kuasai, maka di masa-masa yang mendatang, di masa depan, bila kita masuk college, masuk university, kita dah tak susah lagi dah. Hidup kita, belajar kita dah tak susah. Sebab skill yang sedang kita lalui ini akan sangat membantu kita waktu kita belajar di college, di university nanti. Dan skill yang sedang kita belajar ini adalah sangat-sangat mahal. Jadi sebab itu, di samping kita nak ada cikgu datang mengajar kita di rumah ke atau melalui perseorangan, di samping guru-guru yang kita nak dia menggunakan sistem yang platform yang ada untuk mengajar kita, di samping perbincangan kumpulan yang perlu diteruskan. Sebab kita ada grup WhatsApp, kita ada grup Telegram, kita gunakan, manfaatkan untuk lontar soalan dan berbincang secara berkumpulan. Di samping semua perkara-perkara tu, jangan lupa juga belajar teknik belajar yang betul apabila kita belajar sendiri. Teknik belajar ni penting. Macam mana nak membaca, macam mana nak faham, macam mana nak buat nota, macam mana nak benda-benda macam ni nampak macam tak penting, sebenarnya penting. Sebab bila kita ada teknik belajar yang betul, maka kita boleh belajar sendiri dan kita akan memudahkan kita belajar di musim PKP ini. Saya setuju dengan apa yang doktor cakap tadi. Menarik sebab setiap musibah tu ada hikmah dia. Jadi kalau kita jadikan apa yang berlaku ni kepada anda semua yang pertama kali dalam sejarah ni satu benda yang positif, insya-Allah benda tu akan jadi benda yang baik kepada kita, kepada pelajar-pelajar kita. Yang penting kita kena belajar daripada setiap sesuatu, ambil iktibar, insya-Allah. Baiklah, kepada calon-calon SPM, insya-Allah kami di sini doakan semoga dapat menjawab dengan tenang dan semoga dapat apa yang kita bincangkan bersama Dr. Tengku Asmadi hari ini akan dapat memberi manfaat, dapat kurangkan stres dan kurangkan tak apa. Walaupun SPM dah dekat, tetapi kita tahu SPM tu pasti. So apa kita nak stres kan? Betul. Kita stres pun kena duduk SPM juga. Betul. Stres kena duduk, tak stres pun kena duduk. Benda yang kita kena hadapi. Jadi tenang-tenang sahaja. InsyaAllah. Baik, jangan lupa like dan share Bual Bestari melalui Instagram, Facebook dan YouTube GPS Bestari, Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Tengku Asmadi. Terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah. Nampaknya itu saja Bual Bestari pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.